Hari ni macam-macam hitungan kita buat. Bila kiamat? Tanda-tanda kecil dah berapa banyak. Bila tanda besar keluar. Imam Mahdi dah muncul belum? Dan entah dah ada. Kita pun tak tahu itu Dajjal tak Dajjal. Yang ni Yajud dan Majud ada. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Soalan dia, kita bersedia tak menghadapi kiamat? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, nawayna ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha' wajhillah maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Teruskan kita dalam tafsir surah Fussilat sampai kepada ayat yang ke-46 45. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum innahum lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam Al-Kitab, yakni Taurat. Fakhtulifa fihi, pun berlaku pertentangan mengenai Taurat. Bermakna, wahai Rasulullah Muhammad, begitulah juga kamu yang sekarang ini menghadapi dari tentangan kaummu. Ya, ini berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Maka janganlah kamu terlalu kecewa, kerana perkara itu dulu pernah berlaku kepada para nabi yang sebelum kamu. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam pun diturunkan kitab Taurat, yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, jelas, benar dan juga nyata kebenarannya. Pun Bani Israel pada waktu itu menentang kepada Nabi Musa, menentang kepada Taurat dan peraturan-peraturan yang diturunkan di dalam At-Taurat tersebut. Jadi bermakna itu adalah merupakan perkara yang kamu pasti akan hadapi, dan itu juga bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menghibur, memujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi tentangan daripada kaumnya. Nabi SAW sebenarnya kalau diajak untuk berdebat, untuk memberikan penerangan, untuk menyampaikan kebenaran, Nabi tak bimbang, Nabi mampu, dan kerana Nabi SAW adalah di dalam kebenaran. Tapi sebenarnya Nabi kecewa, Nabi sedih, kerana kasih sayang Nabi yang begitu tinggi kepada umatnya. Tak menerima dengan, kalau tak menerima maksudnya mereka itu akan bersiko untuk diadab oleh Allah SWT. Sedang Nabi tak rela, seboleh-bolehnya ada di antara umatnya itu yang diadab oleh Allah SWT. Akan tetapi itu lumrah yang disebutkan dalam dakwah, dan itulah juga yang disebutkan manusia yang sifatnya degil. Manusia ini apabila disampaikan kebenaran, degil untuk nak menerimanya. Dan kedegilan itu ada sebabnya, iaitu kerana sombong. Dan kesombongan itu juga ada puncanya. Puncanya adalah kerana dunia, kerana cinta kepada dunia, kerana ketamakan kepada dunia. Maka semua itulah yang sepatutnya perlu untuk diambil perhatian oleh kita. Jangan sampai kerana cinta kepada dunia, tamak kepadanya, menjadi sombong. Apabila sombong, apa pun yang benar, apa pun yang betul disampaikan tak diterima. Ini adalah merupakan punca daripada yang disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta dunia itu adalah punca segala kejahatan, kesalahan.
Di zaman kita ini, dugaan kita ini adalah duniawi. Karena hari ini kita ditayangkan dengan dunia. Di mana-mana pun panggilan dunia itu sentiasa berada di sekeliling kita. Iklannya tentang dunia. Buka Facebook orang cerita pasal dunia. Nanti buka daripada media, tengok orang tunjuk dia punya kemewahan dunia. Semuanya itu mengundang kepada keinginan kepada dunia itu. Jadi keinginan kepada dunia itu akan mendatangkan daripada usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mendapatkannya. Dan apabila Allah SWT uji dengan dilimpahkan dunia, maka dia akan sombong. Dan apabila sombong, ditegur tak boleh, dinasihat tak boleh. Kan? Kerana apa? Kerana sombong itu adalah batrul haq. Kerana sifat sombong itu, kata Nabi, apa maksud sombong? Iaitu menolak kebenaran dan juga merendahkan dan memperlekehkan kepada orang lain. Ini yang berlaku. Jadi begitu Bani Israel dulu, mereka sombong, rasa mereka adalah merupakan umat yang mulia. Kami ini Bani Israel dimuliakan oleh Allah, umat pilihan. Jadi sampai-sampai yang Allah turun pun tak nak terima. Nabi Musa pun dia lawan. Setiap ganti Nabi pun pertamanya ikut, kemudian dia lawan. Maka engkau ya Rasulullah Muhammad begitu, kaummu juga. Kerana mereka itu sudah lama dengan dunia, maka kamu kena sabar dalam mendidik dan mengingatkan kepada mereka. Tapi kalau mereka menentang, itu adalah perkara lumrah daripada dakwah. Kerana itu telah berlaku kepada Nabi-Nabi yang sebelumnya. Seperti Nabi Musa yang diturunkan Taurah pun mereka tak mau untuk terima, mereka tentang. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimat ketetapan dari Tuhanmu, yakni untuk menangguhkan hukuman kepada suatu masa yang tertentu. Maknanya kalaulah Allah SWT ini tidak menangguhkan azab kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita kena faham, kita ni umat marhumah, umat yang dirahmati Allah. Salah satu daripada tanda Allah rahmat kepada umat ni, kalaupun umat ni banyak yang buat salah, banyak yang mana dianya melakukan kerosakan, Allah masih lagi memberi kesempatan dan waktu. Dan ditangguhkan azab, tak seperti umat yang sebelumnya. Apabila semakin banyak kerosakan dan keingkaran, maka sampai satu tahap masa Allah akan turunkan azab. Jadi Allah kata, jadi itu juga bentuk kita panggil memujuk kepada Rasulullah. Sabar, aku tak akan turun azab kepada umat kamu. Kamu sabar dalam dakwah. Nanti para ulama kamu pun sabar dalam dakwah. Kerana tak ada limit waktu untuk mereka menyampaikan. Kerana aku tidak akan azab seperti umat dulu yang aku hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi itu adalah bentuk bagaimanakah kita ini menjadi umat yang disebutkan umat yang dirahmati dengan berkat rahmatan lil alamin, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum la fi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya kaummu itu wahai Rasulullah Muhammad, khususnya orang-orang musyrikin ni, mereka ini masih menaruh syak, iaitu meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Jadi kita ni, walaupun dia khitab ataupun dia punya cerita tentang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka ni ragu tentang Al-Quran Karim. Tapi al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Pengajaran itu adalah umum lafaznya, bukan khusus sebabnya. Bermakna di setiap zaman itu atau sepanjang masa ada saja orang yang meragukan Al-Quranul Karim. Dan entah takut-takut kita pun ada ragu terhadap Al-Quran. Sehingga nak mengamalkannya itu rasa berat. Rasa tak relevan. Rasa macam syak, ragu. Ada tak berlaku? Ya, ada berlaku. Hal tadi, dalam diri kita pun kadang-kadang seperti itu. Itulah lagi kepada orang-orang yang sudah
kita panggil, dilimpahi dengan pengetahuan-pengetahuan yang dicampur aduk dengan kekeliruan. Akhirnya seolah-olah mengatakan Al-Quran itu sudah tak berapa sesuai lagi untuk diamalkan. Kita kena mengikut sistem ini, kita mengikut ideologi ini, kita kena mengikut daripada cara ini. Itu yang kita kata bermakna, walaupun ayat itu mengatakan sesungguhnya kaummu itu lafi syakkim minhu murib. Mereka itu masih lagi menaruh syak yang meragukan tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Sebab itu Nabi SAW suruh kita, apabila kita baca Quran ni, kita betul-betul menghayati dia dan mempelajari Al-Quran. Bukan sekadar kita baca, pelajari Al-Quran. Kerana kalau kita baca, ya bagus, dapat pahala, ganjaran, baik. Tapi mempelajari kepada Al-Quran itu, supaya kita semakin yakin. Semakin yakin kepada Al-Quran, kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebab itu Quran disebut dengan imam, iaitu yang kita ikut dia. Jadi kita perlu ikut kepada apa yang disuruh oleh Al-Quranul Karim. Kita perlu menjadikan Al-Quran itu sebagai imam untuk kita mengikuti kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupannya tidak ada penentangan dengan Al-Quran, bahkan selari dengan Al-Quran. Dan dia adalah merupakan Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Dan para ulama begitu juga, warasatul anbiya. Mereka ini kalau dalam perbuatan, dalam kehidupan itu macam Al-Quran. Gal disebutkan Al-Habib Hussein bin Tahir, ketika mana dilihat oleh seorang ayah yang bersama dengan anaknya. Dia tengok, dia terkenal di tempat dia. Mengatakan, wahai anak, dia kata, ya bunayya, atadruna man hadha? Tahu tak siapa tu? Kenal, budak-budak pun kenal dia orang alim, orang saleh, orang yang terkenal di kampung tu orang alim. Maka budak tu mengatakan, aku tahu ayah. Siapa? Habib Hussein bin Tahir. Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Minta maaf. Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Ayah dia ambil, pegang telinga anak dia. Boleh sikit. Maksudnya tuning. Jadi siapa dia? Anak dia faham. Ini bukan nak tanya nama ni, nak tahu siapa. Maka dia kata, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tunduk, tawaduk. Yang apabila dianya ditegur, diucapkan yang tak baik oleh orang-orang jahil, maka dia menyahutnya, membalas dengan kesejahteraan. Maknanya kenal ulama tu dan juga ciri dia adalah rujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Kerana betul apa yang mereka buat tu di depan mata nampak seperti sebiji dengan Al-Quran Al-Karim. Macam tu. Jadi bermakna demikian kita lihat perlu supaya jangan sampai kita ni ada syak dan ragu kepada Al-Quran. Jadikan dianya sebagai pegangan kepada kehidupan kita. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Siapa yang mengerjakan amal saleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa kepada dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Bermakna mereka yang tak nak, yang menerima kebenaran daripada Al-Quran, menerima daripada dakwahmu wahai Rasulullah Muhammad,
maka mereka lah yang untung. Tapi orang siapa yang menolak, tak mau ikut kebenaran, maka mereka lah akan tanggung dari bahaya adab yang mereka akan ditimpakan kepada mereka. Allah tak akan zalim kepada hamba-Nya. Bermakna mereka yang memilih, mereka tu memilih apa yang untuk diri mereka sendiri. Ya, kita tak nafikan Allah SWT telah menetapkan segala sesuatu. Tapi Allah Maha Adil. Allah berikan pilihan kepada hamba. Man amila salihan wali nafsih. Bermakna, apabila kita buat baik, bukan Allah yang untung. Kerana Allah SWT tak perlukan keuntungan. Allah itu maha kaya. Allah itu maha besar. Kita buat kebaikan bukan menambahkan lagi darjat, ketinggian, kedudukan Allah. Tidak. Kerana Allah itu sudah sedia tinggi. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha agung. Allah itu tidak ada had darjat kedudukannya. Tak ada. Tetapi kamu buat baik sebenarnya untuk diri kamu sendiri. Oleh kerana itu tak rugi buat baik. Dan tidak ada istilah menyesal berbuat baik. Ada orang dia kata kadang-kadang tu menyesal lah buat baik. Apatah lagi kalau berkaitan berbuat baik kepada sesama manusia. Itu. Buat baik kat orang. Maka sebenarnya sama ada orang tu appreciate, menghargai. Ataupun tidak menghargai. Berterima kasih atau tak terima kasih. Tak rugi kamu ketika itu berbuat baik. Sebab apa? Kerana fali nafsih, kamu sedang berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Kamu akan dapat pahala, kamu akan dapat ganjaran, kamu akan dibalas baik oleh Allah. Dia nak hargai, dia nak terima kasih, dia nak peduli atau tidak, itu terpulang kepada dia. Dan jadikan itu sebagai moto kepada kita. Moto dalam kehidupan kita, buatlah baik, tak rugi. Dan jangan ada istilah menyesal aku buat baik kat dia tu. Jangan ada istilah sia-sia aku buat baik. Tak ada istilah sia-sia buat baik, menyesal buat baik. Kerana apa? Buat baik itu tak ada sia-sia dan tidak ada ruginya. Kerana man amila salihan fali nafsih. Siapa buat baik kepada apa pun. Buat baik dalam ibadah, buat baik dalam taat, buat baik kepada orang lain, fali nafsih. Sebenarnya itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, wa man asa'a fa 'alaiha falaha. Siapa yang berbuat daripada kejahatan, wa man asa'a fa 'alaiha, maka barang siapa yang berbuat kejahatan, maka akan ditimpa ke atasnya dari balasan yang buruk atau adab. Puas hati balas yang tak baik kepada orang yang buat tu. Kita puas hati buat tak baik kepada orang, tapi sebenarnya kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab. Tak ada istilah puas ketika melakukan kejahatan, tak. Ini semua perkataan-perkataan yang salah. Sudah ditiunkan salah oleh syaitan kepada kita, oleh nafsu kita. Menyesal buat baik, sia-sia buat baik. Puas aku dengan buat jahat. Puas aku buat kat dia tu. Tak ada istilah seperti itu. Salah kita. Tapi kita orang beriman, kita punya asas, buat baik, kita untung. Buat yang buruk, kita rugi. Tak ada kena-mengena dekat dengan orang lain. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Tak ada. Bahkan orang tu balas jahat pun tak akan ada kaitan dengan kita yang buat baik kepada dia. Tak ada. Seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain yang berbuat jahat. Tak pasal-pasal dia nak tanggung. Kecuali kalau dia ajak orang tu buat jahat, maka dia akan dikira mengajak kepada kejahatan. Tapi dia buat baik kepada orang tu, kemudian orang tu buat yang tak baik, itu dia punya sendiri tanggungjawab. Kecuali di bawah tanggungjawab kita seperti keluarga. Itu kita dipertanggungjawabkan. Jadi oleh kerana itu, kalau kita pegang ni, kita rasa mudah. Buat baik, orang tu nak hargai, tak apa. Kan?
Bahkan orang tu peduli, tak peduli. Orang tahu, tak tahu. Itu tak ada apa-apa pun. Orang puji, tak puji. Tak ada masalah. Sebab aku buat ini kerana-Mu, Ya Allah. Nak mengharapkan balasan baik daripada-Mu, Ya Allah. Itu ikhlas. Man amila salihan wali nafsih. Siapa yang buat baik itu untuk diri dia sendiri. Wa man asa fa'alaiha. Allah tak akan zalim kepada hamba dia. Balasannya akan diberikan oleh Allah SWT sesuai dengan usaha kesungguhan seseorang itu. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adhannaka ma minna min syahid. Ilaihi, kepadanya, yuraddu ilmu sa'ah. Kepadanya, ini kepada Allah. Yuraddu, dikembalikan ilmu sa'ah, tentang pengetahuan tentang hari kiamat. Maknanya, hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Kalau ada yang bertanya, bila berlakunya kiamat, maka kembalikan kepada Allah. Maksudnya, Allahu Rasuluhu a'lam. Allahu a'lam. Begitu. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, dia tanya kepada Rasulullah SAW. Kan? Mata sa'ah. Ataupun, dia tanya kepada Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat. Ditanya. Pertama ditanya bila kiamat dulu, ditanya dalam soalan Jibril yang tentang Islam, iman, ihsan tu. Kemudian ditanya bilakah kiamat. Sahabat dengar ni, sebab Jibril waktu itu berperwatakan manusia. Maka Nabi mengatakan ma mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya dua-dua kita pun tak tahu. Saya tak tahu, kamu tak tahu. Kenapa? Yang hanya tahu Allah. Barulah dia tanya ma asyartus sa'ah. Baru dia tanya apa tanda-tanda kiamat. Pertama tanya bila. Kerana nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat dan kita juga yang mendengar riwayat tu, bahawa memang yang namanya kiamat itu adalah rahsianya Allah SWT. Hari ini macam-macam hitungan kita buat. Bila kiamat? Tanda-tanda kecil dah berapa banyak. Bila tanda besar keluar. Imam Mahdi dah muncul belum? Dajjal lah ni dah. Ya'juj dan Ma'juj. Yalah, tak kisahlah kan. Memang itu pun boleh dibahas. Tapi kalau tiba-tiba berlaku kiamat, entah dah ada, kita pun tak tahu tu Dajjal tak Dajjal. Ini Ya'juj dan Ma'juj ada. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Dan kalau berlaku kiamat, soalan dia, kita bersedia tak menghadapi kiamat? Sebab tu kalau orang yang bersedia menghadapi kiamat, tak ada, ialah yang disebutkan tentang fitnah-fitnah yang disebutkan akhir zaman itu tidak akan menjejaskan kepada dia. Seperti mana orang-orang yang sudah tinggi keyakinannya, mantap keyakinannya kepada iman, maka dia tak ada tergugat apa pun. Kalau dikatakan kepada dia, kata Sayyidina Ali, kalaulah sekiranya dikatakan laqad kushifa al-hijab, telah diangkat hijab ni, nampak syurga, nampak neraka, maka tak bertambah pun keyakinan aku, kata Sayyidina Ali. Bukan tak bertambah tu maksud apa? Maknanya dah mantap dah. Begitu juga kalau mereka para salihin itu dikatakan, besok kamu meninggal. Maknanya besok dah kata meninggal. Maka tak bertambah amal mereka. Kenapa? Kerana amal tu dah penuh dah. Dah full dah. Dah penuh dah. Siap dah buat. Kita cuba kata besok mati. Apa nak buat ni? Kelang kabut. Banyak nak buat. Kalau akhir tak buat. Sebab apa? Kelang kabut. Banyak sangat dah tak buat ni. Tak sempat. Sebab banyak sangat kita ni buang waktu, kita buang masa. Kita tak siapkan diri kita untuk menghadapi kematian kepada kiamat. Jadi itu, kadang-kadang kita fikir-fikir balik,
ialah walaupun kita kata mereka orang-orang yang dihukum, contohnya hukum bunuh contoh, kan? Memanglah mereka dihukum itu kerana mereka lakukan kesalahan. Kesalahan mereka ialah kesalahan yang besar lah, sehingga mereka dihukum bunuh, gantung ke, dipancung ke. Tapi kadang-kadang fikir balik, sekurang-kurangnya mereka tu tahu bila tarikh mereka akan dipancung, digantung. Dan kalau Allah beri taufik hidayah kepada dia, dia sempat bertaubat sebelum itu. Dan Allah itu maha menerima taubat. Saya tak kata jangan buat yang mudah macam tu pula. Tapi maksudnya, tapi kita yang tak tahu bila waktu. Rahasia dari Allah SWT. Kematian itu boleh datang bila-bila pun. Kerana dia itu, yang namanya maut tu duduk kat kita. Dia tak lari, dia tak pindah mana-mana. Kita pergi mana boleh ikut. Dia belum sampai, dia tak pergi kat kita sebab belum sampai waktu. Sebab tu Allah kata, kematian yang kamu cuba untuk lari daripadanya. Sebab tu kita ni buat benda kadang-kadang untuk lari mati. Kan? Banyak tak kita buat benda untuk lari mati? Macam-macam lah. Kita hibur diri kita, lupakan diri kita. Kita sakit, kita pergi obat. Yalah, kita lari lah tu. Bukanlah tak boleh, boleh lah. Fa'innahu mulaqikum. Tapi dia akan jumpa juga akhirnya. Dia tak akan, kamu tak boleh lari pun. Sampai waktu dia akan jumpa juga. Kamu akan jumpa dengan mati tu. Sehebat mana pun rawatan yang dia dapat, obat yang dia makan, itu tetap sampai ajal dia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan dilambatkan dan dicepatkan oleh sesaat pun. Tetap tepat pada waktu dia. Dan itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, begitulah yang disebutkan dengan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan hari kiamat. Allah yang maha tahu bila akan berlakunya kiamat. Kita punya tugas adalah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmih. Begitulah perbandingannya seperti sebiji buah yang keluar daripada kelopaknya, tumbuh. Itu hanya dalam pengetahuan Allah. Begitu juga ibu yang mengandung pun dia tidak akan dapat tahu bila akan dilahirkan kecuali Allah yang maha tahu. Dan semua itu, dan bila dia lahir itu semua dalam pengetahuan Allah. Baik. Mungkin kita kata, oh ayat ini dululah. Dulu ni tak macam teknologi sekarang. Teknologi sekarang dia boleh buat musim dia, buah. Ni pada bulan sekian akan berbuah. Maknanya kita ni dah tahu sendirilah. Begitu juga dengan ibu yang mengandung. Itu sudah boleh untuk disebutkan diu dia, tarikh dia ini. Adakah apa yang disebutkan ini adalah bertentangan dengan apa yang sudah diketahui sekarang ini? Tidak sama sekali. Kerana dimaksudkan dengan pengetahuan Allah adalah detail dan terperinci. Sedangkan kita ini tahunya hanya secara umum saja. Kita hanya tahu secara umum je. Okey, bulan ni berbuah. Tapi kalau sekiranya Allah kata tak berbuah, berlaku tak? Ya, berlaku. Ada satu musim dulu, bunganya mungkin banyaknya. Ini kita berbuah tahun ni, bulan ni memang banyak lah. Allah hantar hujan, ribut, habis semua bunganya. Tahun tu tak ada buah. Berlaku. Tapi pada tahun kemudiannya, tengok sikit macam tak jadi je bulan tahun ni. Tengok bukan main banyak buah. Kita hanya tahu secara umum saja. Tapi secara detailnya hanya Allah yang maha mengetahuinya. Begitu juga dengan perempuan yang mengandung. Walaupun boleh diagak bulan ini dan sebagainya, tapi Allah yang maha tahu. Tiba-tiba Allah lahirkan dia cepat daripada tu. Dipanggil apa? Lahir tak cukup bulan. Itu adalah merupakan daripada kekuasaan Allah SWT. Ada yang dilambatkan oleh Allah SWT. Ada yang
Itu yang dimaksudkan. Tak akan berubah apa penyataan yang disebutkan dalam Al-Quran, itu pasti. Kerana pengetahuan Allah itu mengatasi segala pengetahuan. Kerana setiap pengetahuan yang ada kepada makhluk pun adalah merupakan daripada ilmunya yang dikurniakan oleh Allah. Pengetahuan kita. Bahkan Allah mengetahui sedetail-detailnya semua secara terperinci. Sehingga disebutkan, وَمَا مِنْ وَرَقَةٍ, tidak ada satu helai daun pun yang jatuh di atas muka bumi ini kecuali diketahui oleh Allah dan telah ditulis oleh Allah SWT. Kan? Kalau kat kampung dulu, tak tahu sekarang kali. Dulu, atau nenek-nenek kita kan, mamak kita dulu kat kampung, duduk dekat rumah tu pokok besar-besar ada, pokok macam-macam lah kan, pokok melangka ada pokok ni. Hari-hari daun jatuh. Kan? Rajin pula tu dia sapu. Pagi sapu dah, bersih laman tu. Petang kan, penuh balik. Tapi rajin pula, dia sapu pula petang tu. Besok, sapu pula. Kalau kita, sama sekarang potong pokok. Usaha ni, tak sama mereka pemikiran orang-orang dulu, bijak dia. Masya Allah. Sebab apa? Sebab pokok tu bawa manfaat, kebaikan. Tak apalah, susah payah dia sapu tu. Ada pahala dia, hari-hari dia pas sapu. Kan? Maknanya daun tu jatuh, akan penuh. Semua dalam pengetahuannya Allah SWT. Jadi apabila dia sapu, mungkin dia ingat, ya Allah, hebatnya Allah tahu macam ni punya banyak. Mungkin hebat dia tafakur masa tu. Kalau dia kutip, ada yang kadang-kadang dia kutip. Tentang sambil kutip itu dia berselawat kepada Nabi. Berapa banyak dia selawat. Masya Allah. Lepas tu ada satu kisah disebutkan berlaku di Indonesia. Tu di masjid tu, sekeliling masjid tu pokok-pokok tu, tiap-tiap hari ada seorang perempuan tua, dia akan kutip daun. Bersih. Pagi dia kutip, petang dia kutip. Sampai ada akhirnya AJK baru dilantik. Mereka kata, kesian makcik tu. Hari-hari dia kutip daun. Kita ni dah kena lantik tukang bersih. Kan, Roja ni kena tukang bersih ni. So dia pun buatlah keputusan mesyuarat, dia lantik. Jadi orang tu dah bersih dah. Sekali datang makcik ni tengok, ya Allah bersih dah. Menangis dia. Kan? Jadi orang kata menangis. Patut gembira lah kan, dah bersih dah. Akhirnya dipanggil oleh JK tu. Kenapa makcik nangis? Kan dah bagus, dah ada orang bersihkan. Dia kata dah terlepas peluang aku nak dapat pahala. Dan pahala dah satu, dah terlepas, dah tak dapat nak bersihkan. Yang keduanya, setiap kali aku ambil daun tu, aku akan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Jadi, Allah. Hebat. Macam tu. Wa yawma yunadihim aina syuraka'i qalu adhannaka ma minna min syahid. Dan pada hari Allah menyeru mereka, iaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala tu. Mana, Allah akan kata, mana dia makhluk yang kamu sifatkan, yang kamu kata sebagai sekutu-sekutu aku, yang kamu kata dia power, dia ada kuasa, boleh selamatkan kamu tu, mana? Itu nanti di akhirat nanti, itu akan Allah bangkitkan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi Allah kata, bawa, mana dia? Mana yang boleh lindung kepada kamu? Yang kamu tu dah cakap dah, batu ni tak ada manfaat, bahala ni tak ada apa-apa, kamu degil. Sekarang ni mana dia? Mana bahala tu? Berhala tu Allah tunjukkan kepada mereka. Bahala tu ada dalam neraka, menjadi bahan bakar kepada api neraka. Bahala-berhala di dunia tu akan menjadi bahan bakar, dan manusia akan jadi bahan bakar dalam neraka. Wa iyadzubillah. Jadi mereka menjawab, kami mengakui kepadamu ya Allah bahawa tidak ada di antara kami seorang pun yang mahu menjadi saksi, kerana anggap kami tak, masa tu orang-orang yang musyrik itu baru menyesal lah. Barulah kata kami tak nak kami mengaku bahawa apa yang kami buat tu adalah salah. Semuanya tak nak mengaku salah dah masa tu. Sebab itulah orang-orang yang kufur, orang musyrik nanti di akhirat, mereka itu Allah tutup mulut dia. Sebab dia cuba untuk kononnya nak bela diri dia.
Maka al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Yang akan bercakap adalah tangan mereka. Yang akan menjelasi adalah kaki mereka dengan apa yang mereka buat. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl. Dan pada saat itu lenyaplah daripada mereka apa yang mereka sembah dulu. Yang mereka harapkan pertolongan dulu kat dunia, masa kat akhirat ada manfaat? Tak ada. Wa dhannu ma lahum min mahis. Dan yakinlah mereka waktu tu bahawa tidak ada sebarang jalan untuk mereka melepaskan diri daripada azab seksa. Dia ingat itu boleh bela dia, tapi apabila dia tengok Allah, tak boleh dah. Masa tu mereka menyesal. Waktu tu mereka pun yakin, tapi yakin dah terlambat. Percaya dah terlambat. Kerana kat situ memanglah yakin, dah nampak dah. Sebab tu Allah SWT sebut, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin. Mereka nampak neraka jahim tu, mereka akan nampak dengan pandangan yang yakin, tapi dah terlambat lah. Masa tu dah tak boleh nak patah balik untuk beramal dah, sebab dah habis dah kehidupan dunia tu. Jadi kita pun ambil pengajaran tu, jangan sampai menyesal dekat sana. Menyesal dekat sini okey lagi, untuk kita cepat-cepat bertaubat, betulkan dari kesalahan tu. Tapi kalau kita tangguh, kemudian nanti kita menyesal dekat sana, penyesalan itu dah tak ada guna lagi dah. Masa tu seyakin mana pun kita, memang kita kena yakin lah, sebab benda tu memang betul-betul akan berlaku. Tapi sekarang ini benda itu gaib, tapi kita kena yakin walaupun benda itu gaib, tak nampak, kita kena yakin. Kerana diberitahu oleh Al-Quran. Sebab tu tak boleh ragu kepada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab Al-Quran, tak ada keraguan kepadanya. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iaitu mereka orang yang percaya kepada yang gaib. Kena yakin kepada Rasulullah yang sampaikan, bagi tahu apa yang akan berlaku. Nabi beritahu detail apa yang berlaku, bangkit macam mana, didorong kita kepada mahsyar. Kemudian kita akan berada dalam pada mahsyar yang begitu dahsyat. Di situ akan dikelompokkan. Ada yang baik di bawah liwaul hamdi dipegang oleh Rasulullah. Begitu juga dengan kelompok-kelompok orang yang lain. Kemudian setiap orang tu dalam keadaan kebingungan, lapar yang bersangatan, telanjang, tak ada pakaian. Semua digambarkan detail oleh Nabi. Kemudian minta syafaat. Akhirnya diberikan syafaat oleh Nabi. Kemudian dihisap. Semua proses itu melalui sirat dan sebagainya. Tapi bendanya gaib, tak nampak. Tapi Alhamdulillah, kalau kita ni Allah beri nikmat iman, dan dengan nikmat iman ini kita mantapkan dia sehingga kita betul-betul yakin. Dan dengan keyakinan inilah akan membentuk amalan-amalan yang baik daripada kita. Dan jauhlah kita daripada kemaksiatan dan dosa. Sebab kita semua akan beramal berdasarkan keyakinan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemantapan iman kepada kita. Dan diberikan oleh Allah yakinan sadiqah, keyakinan yang benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatta sehinggalah kita ini meyakini bahawa tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah kepada kita dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kitab terjemahan Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib karangan Syekh Al-Qadi Abu Suja rahimahullah. Muka surat 37, fasal jumlah rakaat dan rukun salat fardu. Faslun wa raka'atu faraidi 17 raka'atan fiha arba'un salasuna sajdatan wa arba'un wa tis'una takbiratan wa tis'u tashahudatin وعشر تسليمة ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا في الصبح 30 ركنا وفي المغرب 42 ركنا
ruba'iyati arba'un wa khamsuna ruknan wa man ajaza anil qiyami fil faridati salla jalisan wa min ajaza anil julusi salla mudtaji'ah. Secara keseluruhan jumlah rakaat solat fardu ada 17 dan di dalamnya terdapat yang pertama sujud sebanyak 34 kali, 2 takbir sebanyak 94 kali, 3 tasyahud sebanyak 9 kali, 4 salam sebanyak 10 kali dan 5 tasbih sebanyak 153 kali. Jumlah rukun dalam solat itu ada 126 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 30 rukun terdapat dalam solat subuh. 2, 42 rukun terdapat dalam solat maghrib. 3, 54 rukun terdapat dalam solat yang 4 rakaat. Barang siapa yang tidak mampu berdiri dalam solat fardu, maka ia harus mengerjakannya dengan duduk. Dan barang siapa yang tidak mampu duduk, maka ia harus mengerjakannya dengan posisi berbaring. Nah, jadi disimpulkan dalam secara jumlah, dikira sebagai jumlah rakaat salat fardu. Salat fardu ini disebut dengan 5 kali sehari semalam. Ada 5 waktu yang difardukan kita salat, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat. Yang jumlahnya itu disebutkan adalah berapa rakaat? 17 rakaat. Semuanya adalah 17 rakaat. Dan di dalam 17 rakaat itu ada 34 kali sujud. Dalam 17 rakaat itu semua sekali ada 34 sujud. Kerana setiap rakaat itu 2 kali sujud. Dan juga ada 94 takbirah, termasuklah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua sekali ada 94 takbirah. Iaitu berpindah daripada rukun kepada rukun. Dan juga ada 9 tasyahud. Sebab subuh hanya ada satu je, yang lain semuanya ada 2. Jadi subuh hanya ada 1 tasyahud, tapi yang lain ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Jadi semuanya 9. Betul 9. Subuh 1, zuhur 2, begitu juga dengan asar, kemudian maghrib 2, kemudian isyak 2. Semuanya 9 tasyahud. Termasuk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Itu maksud dia. Dan ada 10 salam. Sebab 5 waktu. 5 waktu penutupnya salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali. 10 semuanya. Dan ada 53 tasbih. Kerana 53 tasbih ini yang kita tasbih dalam kita punya rukuk dan dalam kita punya sujud. Itu dikira semuanya adalah 53 tasbih. Ya? 153. Afwan. 153. Sebab setiap itu 3 yang paling minimum dia ambil, dikalikan semua sekali daripada rukuk dan juga sujud. Dalam 17 rakaat itu semuanya adalah 153. Jumlah rukun solat itu adalah 126. Disebutkan 126.
itu berdasarkan daripada rukun solat mengikut pendapat kepada Al-Qadhi Abu Syuja'. Sebab bagi dia rukunnya ada 18. Kalau dalam kitab yang lain ada 13, ada 14. Bergantung kepada masing-masing yang melihat kepada berapa rukun salat. Tapi dalam kitab ini rukunnya ada 18. Jadi dikalikan rukun itu, jangan dikalikan semua ya. Hanya 18 dikali dengan 5, salah. Ataupun dikalikan dengan setiap rakaat itu, tapi ada rukun yang tak berulang. Ada rukun yang berulang. Takbiratul ihram tak berulang. Tasyahud akhir hanya satu, tak seperti mana yang lain. Begitu salam juga hanya sekali. So ada yang berulang, ada yang tak berulang. Jadi kena kira, kalau betul kira sendiri. Tapi Al-Ghadi telah kirakan untuk kita. Jumlahnya adalah disebutkan 126 rukun. Diperincikan dengan subuh itu ada 30 rukun. Takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian qiyam, niat, takbiratul ihram, qiyam, kemudian fatihah, kemudian rukuk, i'tidal. Kan semua sekali 18. Yang pertama itu semua 18 lah. Kita sebutkan. Kalau belum sampai 18 lah yang pertama itu, tapi satu rakaat saja sudah lebih kurang ada dalam lebih kurang 15 daripada rukun kalau mengikut kepada pendapat Al-Qadhi. Ataupun tapi setelah bangkit daripada itu tidak ada niat lagi, tidak ada yang disebutkan takbiratul ihram lagi, kan, tidak lagi disebut qiyam kali yang kedua, cukup memadai dengan satu. Jadi bermakna ditolak jadi 30 rukun semuanya. Dalam solat maghrib ada 42 rukun sebab dia 3 rakaat. Adapun solat yang 4 rakaat, Zuhur, Asar dan Isyak, itu ada 54 rukun. Jumlahnya semua adalah 124 rukun dalam 17 rakaat. 5 waktu itu. Baik. Maknanya dipastikan supaya tidak ada kurang satu pun. Kerana kalau kurang satu, tak sah solatnya. Dalam solat yang dia buat itulah, kalau kurang rukun, tak sah solat. Sebab apa? Rukun itu adalah mesti sempurna dan dilakukan. Jadi perlu pastikan kita ni melaksanakan rukun dengan betul. Barang siapa yang tak mampu berdiri, kerana qiyam di dalam solat fardu itu ada hukumnya adalah rukun. Berdiri ketika solat itu hukumnya adalah wajib. Kalau tak berdiri walau dia mampu, maka tak sah solat dia. Ya. Kecuali dalam solat sunat. Solat sunat boleh pilih nak solat berdiri ke duduk, boleh. Walaupun dia mampu berdiri, cuma Nabi kata pahalanya separuh dari solat fardu. Macam orang nak solat ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, solat witir, kan? Solat tahiyatul masjid, macam tak larat nak berdiri, duduk lah. Silakan. Tapi pahalanya separuh daripada berdiri. Tapi solat fardu itu yang namanya qiyam wajib. Dia adalah rukun dalam solat. Kalau duduk tak sah. Kecuali tak mampu. Tak mampu. Uzur contohnya. Tak mampu. Maka kata Nabi, hendaklah dia buat duduk. Jadi ukuran kemampuan ini bukan ukuran orang tengok. Tapi ukuran orang yang menghadapinya. Dan dia nak tipu ke itu Allah tahu. Saya ni kenapa duduk? Tak larat. Tapi dia mampu untuk berdiri. Dia kena berdiri. Tapi dia malas berdiri. Tak sah solatnya. Tapi mungkin kita tengok dia jalan-jalan. Bila solat dia duduk. Kita tak boleh kata, tadi boleh berjalan, kenapa pula sekarang ni boleh duduk? Mungkin kita tak tahu.
Dia kata kalau saya berdiri je, saya akan jatuh. Sebab itu dia yang menilai, dia yang tahu kemampuan. Jadi istita'ah, kemampuan itu adalah diukur oleh orang tersebut, bukannya diukur orang lain. Tapi kalau dia mampu untuk berdiri dalam jangka waktu yang tertentu, maka dia wajib untuk berdiri terlebih dahulu dengan kadar kemampuannya. Sebab dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang mampu berdiri, maka hendaklah dia berdiri. Maknanya mampu tu. So kemampuan dia berdiri. Tapi lepas tu dia tak mampu, dia boleh duduk. Jadi ketika mampu tu dia kena berdiri lah. Jadi dia kena mula berdiri kalau dia memang mampu. Kemudian mungkin jangan berapa waktu tu dia dah tak larat dah, maka dia boleh duduk. Tapi dia kena mula, dia tak boleh mula terus duduk. Dia tak boleh mula terus duduk kalau dia mampu untuk berdiri pada permulaan itu. Baik. Jadi duduk ni asalnya dulu, duduknya di bawah. Duduk itu di bawah asalnya. Kalau dia mampu duduk iftirash, itu lebih afdal. Orang yang mungkin dia tak larat nak berdiri, tapi dia boleh duduk. Duduk ni, duduklah iftirash, itu yang paling baik. Iftirash ni duduk tahiyat awal tu lah. Jadi dia buat solat tu dalam keadaan begitu, dan dia boleh sujud dengan sempurna. Okey lah. Tapi sekarang ni yang banyak problem bukan masalah tak boleh berdiri saja. Dia tak boleh juga nak duduk. Iaitu dia tak boleh bengkokkan lutut dia. Itu yang banyak problem sekarang. Sebab tu yang dia duduk atas kursi tu. Kan? Yang kalau dia boleh duduk dekat bawah, tak ada masalah sangat. Banyaklah rukun-rukun lain yang dia boleh buat dengan sempurna. Sujud dia boleh buat. Tapi sekarang ni dia tak boleh untuk nak bengkokkan kaki dia. Contohnya lah. Kan? Jadi oleh kerana itu dia kena berusaha apa yang dia mampu. Kesimpulannya kalau kita sebutkan, kata Nabi, kalau kamu tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Tapi kita kena lihat kemampuan, kadar kemampuan. Bermakna kita kena buat ikut kemampuan kita. Kalau kita mampu berdiri sekejap, kita berdiri. Kemudian kita duduk, tak mampu dah. Kemudian kita mampu tak ketika rukuk tu, kita mampu tak berdiri balik dan rukuk sempurna. Kalau mampu, bangun dan berdiri rukuk macam biasa. Semampu kita. Baik. Dah kita kata begitu, kemudian kita mampu tak turun bawah untuk sujud? Kalau kita mampu, kita kena sujud turun bawah. Yang kita tak mampu adalah duduk. Contohnya iftirash, contohlah. Maka kita jangan duduk iftirash, duduklah apa yang kita mampu. So kita kena tengok kemampuan kita dalam melaksanakan setiap rukun tu. Jangan kita ikut-ikut orang. Dah sekali alang-alang saya duduk, saya semua buat dengan isyarat saja. Maksudnya dengan kita menggantikan dengan isyarat saja. Jangan. Kalau kita mampu buat, tapi tak mampu pada satu tempat, tapi mampu untuk buat yang lain, buat yang lain. Ukurannya, buatlah semampu yang kita boleh buat dalam menyempurnakan rukun-rukun tersebut. Ada orang dia memang dia tak mampu duduk bawah. Dia tak mampu diri lama, tapi dia boleh sujud. Sujudlah. Tapi dia boleh tak bangun balik. Contohnya, kalau dia boleh bangun, okeylah. Sebab tu ada kadang-kadang tu, dia minta maaf. Orang yang dia boleh sujud, tapi dia tak boleh duduk bengkokkan kaki dia. Dia bangun tu, dia boleh duduk ataupun dia boleh duduk berdiri sekejap. Maksudnya dia boleh duduk atas lutut dia. Contohlah kalau boleh. Pun boleh. Maknanya atas kemampuan dia. Ini yang diukur oleh syarak. Ya. Tapi ialah itu yang namanya, kalau kamu tak mampu berdiri, maka duduklah, kata Nabi. Kalau kamu tak mampu duduk, berdiri tak mampu, duduk pun tak mampu, maka kamu ketika berbaring, solatlah ketika berbaring. Cara solat berbaring ini adalah sama seperti mana kamu ketika dikubur. Iaitu biringkan badan kamu menghadap ke arah kiblat. Badan tu menghadap kiblat. Baik, boleh. Kemudian ketika rukuk tu, kalau boleh tu sengitkan sikit ke, sendongkan badan tu. Rukuk, sujud, lundungkan lagi. Itu cara yang sebaiknya. Baik. Kalau sekiranya tak mampu nak
nak macam tu, maka tegakkan badan. Tegakkan badan, kakinya menghadap kiblat. Faham? Yang ni dia boleh mengiring. Dia boleh mengiring, maknanya dia boleh hadapkan dada dia ke arah kiblat. Contohnya ni kiblat, dia baring mengiring macam ni. Menghadap ke situ. So ketika dia tu, dia baca, kemudian dia pun tunduk sikit. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dia boleh untuk nak rendahkan. Sekarang dia tak mampu nak mengiring pun. Dia mampu menelentang. So menelentang ini adalah kakinya menghadap kiblat. Kakinya dia hadap kiblat. So dia pun begitu. Kakinya kiblat. So dia buat isyaratnya mata dia. Allah. Macam tu. Sama juga jenazah. Kalau sekiranya dia meninggal di rumah tu, letakkan kakinya menghadap ke arah kiblat. Kalau dalam kubur baru dilintangkan. Begitu juga seorang itu tidur. Kalau kita tidur, mampu tempat tidur kita tu memang menghadap kiblat seperti mengiring tu. Sebab Nabi menghadap ke arah kanan mengiring. Dan kilam kita boleh menghadap ke arah tu. Wabiha wa ni'mah, itu yang baik. Itu mengikut kepada sunnah. Tapi tak mampu, contohnya tempat tu memang dah atur dah, memang menghadap ke tu, maka kaki kita menghadap ke arah kiblat. Supaya kita bangun menghadap ke kiblat. Macam tu. Baik betul. Ya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi. Muka surat 458. Bab anjuran menyuruh makan sampai cukup. Dianjurkan kepada pengundang makan mengatakan kepada para tetamunya atau sesiapa yang diajak makan bersamanya, apabila dilihat tetamu mengangkat tangannya dari makanan itu, silakanlah makan. Diucapkan kata-kata itu berulang kali sebagai ia belum yakin sang tetamu benar-benar sudah kenyang dan cukup. Begitu pula dibuat pada minuman dan wangi-wangian dan sebagainya. Pendek kata, sampai sang tetamu itu merasa puas. Ketahuilah bahawa melakukan seperti itu sangat dituntut, sehingga perkara seperti itu juga dilakukan oleh sang suami kepada isterinya dan anak-anaknya, kaum keluarganya apabila melihat mereka mula berhenti makan, padahal sebenarnya masih ingin kepadanya walaupun sedikit lagi. Dalil yang kami kemukakan tentang hal ini ialah apa yang kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang lebar, itu mengenai dirinya yang mengandungi mukjizat yang jelas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada suatu hari apabila Abu Hurairah terasa amat lapar sekali sehingga dia duduk di tengah jalan pura-pura membaca Al-Quran kepada setiap orang yang berlalu di situ dengan harapan mereka akan menamunya supaya dapat makan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memanggil sekalian ahli as-sufah yang ketika itu sedang lapar juga sama seperti Abu Hurairah. Maka datanglah ahli as-sufah itu dan minum susu seorang demi seorang sehingga mereka sekalian hilang laparnya dari sebuah kendi susu itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus menceritakan katanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata padaku, sekarang yang tinggal belum minum susu ini hanya aku dan engkau saja. Aku menjawab beliau, benar wahai Rasulullah. Beliau lalu berkata, sekarang engkau duduk dan minumlah. Aku segera duduk dan minum susu itu. Aku berhenti, maka beliau berkata lagi, minumlah lagi. Aku terus meminumnya dan beliau terus menyuruhku meminum susu itu sehinggalah aku menjawab, sudah kenyang. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat lagi. Maka beliau pun berkata, sekarang berikan kendi itu kepadaku. Aku memberikannya kepada beliau. Beliau lalu memuji Allah Ta'ala, membaca bismillah dan meminum sisa susu itu. Riwayat Bukhari. Jadi anjuran menyuruh makan sampai cukup. Jadi itu memang kalau kita ni orang yang tahu untuk memuliakan kepada tetamu, begitu sifatnya. Berikan sepuasnya kepada tetamu itu. Bahkan kata Imam Nawawi tadi dikiaskan bukan hanya tetamu, kepada orang-orang dalam keluarga kita. Kalau kita mampu, biarkan mereka makan dengan puas. Tapi tetamu itu lebih utama maksudnya. Jadi berikan mereka makan sepuasnya. Maknanya apabila nak berhenti je,
Kita kata, jangan berhenti, makan lagi. Kalau macam orang-orang Arab tu, dia dah letakkan ke dalam tu. Sekarang kita pun ada juga kadang-kadang dia tambah. Memang begitu. Merupakan anjuran seperti itu. Dan ini juga merupakan amalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi nak berhenti je, jangan berhenti. Ada lagi, tambah lagi. Macam itu. Itu amalan perbuatan itu adalah merupakan sunnah. Merupakan yang dianjurkan. Jadi kalau ada tamu datang rumah kita tu begitu. Kita minta dia. Sampai dia mengaku kalah. Okay, that's it. Macam itu. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang Arab itu kalau jamu makan, memang tengok tak tahu, memang tak habis ni confirm. Sebab memang dia nak bagi kita tu sampai kita puas. Dan lebihnya itu akan dibawa untuk dimakan oleh keluarga dia. Kerana ada barakah daripada sisa atau lebihan daripada tetamu tu. Masya Allah. Tapi kita jangan geli pula. Kan? Kita tak makan sisa orang. Tapi kalau orang Arab, ya. Tapi ialah kita pun jangan. Kita pun makanan orang Arab ni simple, senang. Makannya kering. Nasi. Kalau nasi, kambing tu ayam. Jadi kalau orang tu makan pun tak adalah sisa tu. Ini kuah macam-macam. Nak makan pun pening juga ya. Tapi maknanya bijak mereka begitu. Tapi memang apa yang lebih daripada itu akan dibawa ke dalam, dimakan oleh keluarga mereka. Itu barakah dia panggil. Dan mereka sebenarnya kalau ikutkan, itulah ikut cara Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri ketika mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita. Sayyidina Abu Hurairah ni satu hari dia lapar. Dan Sayyidina Abu Hurairah ni dia ingat pesanan Nabi ni sampai bila-bila. Di antara satu pesanan Nabi yang dia akan tak pernah lupa Nabi pesan. Dia kata apa? Nabi kata kat dia, wahai Abu Hurairah, jangan minta-minta kepada orang. Dia pegang sungguh. Jangan minta-minta kepada orang. Sampai-sampai kata para sahabat Sayyidina Abu Hurairah ni, dia naik kuda, jatuh dia punya ridak dia. Ada orang kat bawah ni. Dia duduk kat atas tu jatuh. Ada orang ni. Dia jangan. Dia pergi ambil sendiri. Sebab tak nak minta tolong. Sebab dia pegang Nabi cakap tu. Sampai begitu sekali. Jangan kata minta benda lain. Nak minta tolong pun tak nak. Sebab Nabi kata jangan minta-minta, wahai Abu Hurairah. Jadi satu hari dia lapar. Minta-minta tak boleh. Jadi dia buat apa? Dia pergi keluar. Keluarlah dia daripada masjid tu. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia kata, Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Aku nak tanya soalan sikit lah. Kan sajalah tanya soalan, mana tahu nanti. Okey, jom pergi rumah. Tadi Sayyidina Abu Bakar kata, soalan apa? Aku nak tanya ni. Sayyidina Abu Bakar jawab. Okey, ini jawapan dia. Assalamualaikum, jalan. Alamak, tak dapat. Kemudian lalu Sayyidina Umar, aku ada nak tanya sikit. Nak tanya apa? Tanya ni. Tak diajak dia ke rumah ke, jadi tetamu ke. Tak jadi juga. Lalu Nabi, ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, aku ada nak tanya sikit. Nabi senyum. Kata Nabi, memang ikut ke rumah. Nabi tengok muka, Nabi tahu. Ini muka orang lapar. Balik rumah, rezeki Allah SWT. Di atas, di dalam rumah Nabi ada satu bekas yang ada susu. Nabi SAW kata kepada Ummah Aisyah waktu itu, wahai Aisyah, susu di luar tu siapa punya? Engkau wahai Rasulullah, ada orang datang tadi hantar, beri hadiah kepada engkau. Kata Nabi, kita ada rezeki hari ini Abu Hurairah. Rasulullah berbunga hatinya. Ceria wajahnya. Tapi Nabi kata nanti dulu, tak panggil Ashabus Suffah dulu. Allah, bekasnya satu tu nak panggil Abu Suffah. Ashabus Suffah ada 300 orang, tapi waktu tu ada 70 orang. 70 orang satu bekas, memang tak logik lah. Tapi dah Nabi suruh nak buat macam mana, pergi panggil Ashabus Suffah. Walhasil semua datang. Nabi kata hari ni aku nak jamu musim susu. Maka masuklah satu persatu.
Abu Hurairah suruh mereka masuk satu-satu. Dia masuk, minum. Abu Hurairah tengok, habislah kali ni. Dia asal bersumpah lagi lah. Memang dia sama dengan ini geng Abu Hurairah juga. Semua orang lapar belaka. Tapi minum tak kurang. Hasil. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Abu Hurairah dah seronok. Yakin dia tu mantap betul. Tak ragu lagi kepada Nabi SAW. Ini Nabi SAW ini. Bagaimana Nabi nak didik kepada imannya para sahabat ini supaya tidak memandang Nabi itu dengan pandangan yang biasa. Walhasil 70 orang dah selesai. Tengok bekas tu masih susunya ada. Nabi SAW kata, wahai Abu Hurairah, kau minum sekarang. Oh, Masya Allah, minum. Walhasil dah. Sudah wahai Rasulullah. Nabi kata, dah minum lagi. Itu yang jadi dalil suruh minum sampai puas tu. Atau makan sampai puas. Jadi kata Nabi minum lagi. Oh, dia pun minum ini. Tadi ni dah lega, hilang lapar. Yang ini ini untuk kenyang. Minum kenyang. Minum lagi orang. Yang ini ni ekstra kenyang. Minum lagi. Dah penuh. Dah tak ada. Rasulullah kata minum wahai Abu Hurairah. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada tempat lagi dah. Demi Allah tak ada tempat lagi. Dah semua penuh sampai ke hujung jari semua ni penuh ni. Masya Allah. Jadi Nabi kata, okey, kalau kamu dah tak ada, itu bab bekas kepada aku. Diminum oleh Nabi sisa bekas daripada 71 orang miskin, fuqara wal masakin. Sisanya diminum oleh Nabi. Masya Allah, bayangkan. Kita geli. Nabi tak geli sikit pun. Nabi yang sepatutnya bekas Nabi itu yang direbut oleh sahabat. Tapi Nabi juga mengambil keberkatan daripada orang lain. Subhanallah. Yang hari ini, masyayikh, guru minum, itu orang minum, ta'asub katanya. Dipersoalkan oleh orang lain. Oh, ini minum bekas orang ni, tak apa. Tak geli ke? Konon-konon ada berkat. Dipersoalkan. Nabi minum bekas Ashabus Suffah. Mana yang lebih berkat? Ashabus Suffah kan Nabi. Ya, Nabi itu lebih berkat. Tapi Nabi nak ajarkan, ya, bekas orang lain pun ada keberkatannya. Jadi jangan jadi kita ni jahil ketika mana nak mengkondem kepada orang. Sehingga kamu seolah-olah menghina kepada ajaran baginda Rasulullah SAW secara tak langsung. Tapi sebenarnya dia anti kepada golongan itu. Tak suka kepada cara orang ni. Terpulang kamu tak suka. Tapi untuk kamu mempersoalkan perbuatan itu yang ada nisbah kepada perbuatan Nabi SAW, itu kamu kena hati-hati. Sehingga mengirukan kepada orang awam. Sehingga orang awam itu menganggap perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang salah dan juga perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan haram seolah-olah, ataupun kita kata perbuatan yang hina. Jangan. Nabi minum kepada bekasnya Ashabus Suffah itu. Supaya kita faham bahawa minum atau daripada bekas daripada orang yang beriman atau orang Islam itu adalah syifa. Niatkan sebagai syifa, penyembuh, barakah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 orang yang minum itu. Ini semua penuh ni. Mungkin kita kata nak cari. Kalau seorang tu boleh lagi dia minum tu, kita lari pula tempat lain. Ini kalau 70 mana nak lari bekas tu? Bahkan itu sebenarnya menunjukkan betapa tawaduknya Nabi. Dan Nabi itu sifatnya pengasih, sehingga orang yang melihat itu akan merasa dikasihi oleh baginda Rasulullah. Sebab tu Sayyidina Aisyah kata, kalau aku minum, Nabi kata, minum wahai Aisyah. Aisyah minum. Aku minum, kata Aisyah. Maka kemudian aku dah minum. Kemudian aku pun dah selesai. Kata Rasulullah, bagi kepada aku. Bagi. Rasulullah ambil, mana tempat Aisyah minum tu? Depan Aisyah dia pusing. Okey. Minum. Masya Allah. Di tempat mulut aku itu diminum oleh Nabi SAW. Romantiknya Nabi SAW. Macam mana? Ada harapan tak agak-agak? Ya dulu boleh. Sekarang ini wallahualam. Setiap ajarannya baginda Rasulullah, contoh daripada Nabi itu adalah mempunyai daripada kelebihan yang luar biasa. Yang sebenarnya kita ini kalau faham, maka kita akan hidup dalam keadaan yang penuh dengan keberkatan.
Tapi kalau kita tak faham, maka kita akan hidup dalam keadaan sempit keberkatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kepada kita, berkati umur kita, berkati rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah berkati kepada ilmu kita, diberikan ilmu yang manfaat dan dapat untuk kita amalkan daripada apa yang telah pun kita perolehi daripada ilmu, dan juga dapat mencontohi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kepada pertemuan ini, majlis ilmu ini, dan diberikan oleh Allah SWT rahmat kepada yang hadir di sini, dan juga diberikan oleh Allah keampunan sehadap dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan segala niat daripada para ulama al-amilin, daripada Al-Imam Ibn Kathir, begitu juga Syekh Abdul Qadir Abdul Syuja', begitu juga dengan apa yang diniatkan oleh Imam Nawawi, dan juga Al-Habib Abdullah bin Haddad dengan ratibnya. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa uluwihim wa barakatihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa kulli salihah jami'ah fid akhirah. Dikabulkan segala hajat, distajabkan segala doa, dan mudah-mudahan Allah SWT mudahkan segala urusan. Allah SWT ampunkan segala dosa. Wa kulli salihah jami'ah fid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع لكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل هلالا دائما وخلال الأنبياء العلماء نهضى بخير وكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكن رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد تحشي صحبه والحمد لله في البد والتناهي يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khair. Khususnya para habaib, orang-orang tua kita, dan juga para masyayikh, guru-guru kita, dan yang hadir di sini, hadirin hadirat yang juga menonton secara live. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Hada wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.